Dapatkan hadiah wang tunai terkumpul RM10,000 Malaysia sepanjang siaran langsung bersama kami mengikut terma dan syarat. Kita jumpa nanti. Lepas 9 bulan, Kabinet Siap masih tidak berfungsi. Ketika Kabinet Kerajaan Tebuk Atap ini disiapkan, beliau rendah pemimpin UMNO membantah kerana ia dinominasi oleh perancang langkah syaratan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan rakan sekongkolnya Datuk Seri Azmin Ali. Malah Datuk Seri Azalina Osman Said menciap di Twitter, katanya UMNO sepatutnya layak diberikan kementerian yang lebih signifikan seperti Kementerian Wanita, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Bandar, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian. Malangnya semua kementerian yang berkuasa besar itu dipegang oleh pemimpin bersatu. Kementerian Keuangan pula diserahkan kepada Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Group Holdings Berhad iaitu Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Azalina tidak mendapat sebarang jawatan walaupun beliau ahli Majlis Tertinggi UMNO. Kini beliau diam membisu kerana diberikan kedudukan sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat. Untuk rekod, anggota Parlimen United Kingdom ialah seramai 650 orang tetapi hanya mempunyai 22 orang ahli kabinet. Malaysia yang hanya ada 222 ahli parlimen tetapi anggota kabinet bersaiz XXXL seramai 70 termasuk Perdana Menteri. Jika dicampur dengan 3 orang duta khas Perdana Menteri, jumlahnya menjadi 73 orang. Apa fungsi mereka setelah 9 bulan berkuasa? Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad menganggap saiz besar kabinet tersebut hanya mahu mendapatkan sokongan untuk Muhyiddin. Beliau berkata demikian ketika membidas Menteri Kanan tugas-tugas khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof yang mempertahankan saiz besar Kerajaan Perikatan Nasional. Dari segi angka pun sudah jelas dalam suasana COVID-19, kebanyakan kementerian tidak dapat menjalankan program seperti dalam suasana biasa. Tiba-tiba jumlah menteri dan kementerian ditambah. Ia amat memalukan, tegas Khalid. Kita lihat dari segi angkanya pun dah jelas ya, dalam suasana COVID di mana kebanyakan daripada kementerian itu tidak dapat menjalankan program-program yang seperti mana dalam suasana yang biasa, tiba-tiba jumlah menteri dan kementerian ditambah. Ianya amat memalukan. Terima kasih Menteri. Menurut Rizwan, kabinet yang besar itu diperlukan supaya program dan projek kerajaan dapat berjalan lancar. Beliau kemudian mengingatkan Khalid supaya tidak mengelirukan Dewan Rakyat dengan tuduhan sedemikian. Ini cuma andaian daripada Shah Alam, tidak perlu mengelirukan rakyat. Tidak perlu kita putar balik fakta. Kita kaji segala skop dari segi tugas untuk ditambah baik dan beri impak yang lebih, kata ahli Parlimen Alor Gajah itu. Bila menafikan saiz Kabinet Perikatan Nasional terlalu besar. Menurut beliau, Pakatan Harapan mempunyai 28 menteri. Manakala Perikatan Nasional mempunyai 32 menteri, hanya lebih 4 sahaja. Bagaimanapun beliau mengaku timbalan menteri semasa Pakatan Harapan adalah 27 orang dan Perikatan Nasional 37. Tapi kementerian telah bertambah iaitu dahulu ada 25 kementerian dan hari ini kita iaitu PN ada 27 kementerian. Kata Rizwan dalam cubaannya menjustifikasikan kabinet saiz XXXL tersebut. Bagaimanapun United Kingdom yang mempunyai penduduk seramai 66.65 juta orang itu hanya ditadbir oleh 22 orang ahli kabinet berbanding Malaysia yang penduduknya hanya seramai 31.53 juta orang tetapi ditadbir pula oleh 70 orang menteri dan timbalan menteri. Kononnya Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen mengikut model Westminster tetapi jelas hanya sama pada nama. Apa yang dilakukan oleh para menteri amat meragukan kecekapannya sehingga memerlukan perkhidmatan jasa yang diberi baju baharu JCOM. Jadi siapa sebenarnya yang mengelirukan rakyat?